ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kira ada yang jawab salam tu kira suara saya dengar lah tu, didengari. Alhamdulillah. Baik, terutamanya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dikurniakan kesempatan untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita pada hari ini. Alright. So, pada kelas yang lalu kita dah selesai membincangkan taqsimul fi'il yang seterusnya, iaitu min haythu tasarruf wal jumud dan juga min haythu al-luzum wa ta'addi. Sekarang pada hari ini kita akan terus membincangkan taksim yang seterusnya, yang merupakan taksim yang terakhir bagi fi'il, iaitu min haythu dhikril fa'il ila mabniyil ma'lum walil majhul. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. الفعل من حيث ذكر الفاعل وعدم ذكره ينقسم إلى قسمين: المبني للمعلوم وهو ما ذكر فاعله كحفظ محمد القرآن، والمبني للمجهول وهو ما لم يذكر فاعله وأنيب عنه غيره كحفظ القرآن. والذي ينوب عن الفاعل أربعة أشياء: المفعول به ولا ينوب غيره مع وجوده نحو قضي الأمر، والمفعول المطلق جلس جلوس طويل، وظرف الزمان أو ظرف المكان جلس اليوم، والجار والمجرور كجلس في البيت، والبناء الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره كحفظ، وبناء المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره كيحفظ. Baik. Ini merupakan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Tak maaf kalau suara saya macam kejap-kejap saya berhenti sebab saya minum air. Tak tahu kenapa suara serak sikit hari ini. Fi'il seterusnya merupakan satu pecahan yang terakhir bagi fi'il, iaitu min haythu dzikri fa'il, di mana fi'il tersebut kita sebut fa'ilnya. Okey, kita sebut fa'ilnya. So, fa'il ni kita boleh bahagikan sama ada fa'il kepada fi'il tersebut disebut ataupun fa'il kepada fi'il tersebut tidak disebut, ataupun pelaku kepada perbuatan kita sebut siapa yang melakukan ataupun pelakunya tidak disebutkan. So antara sebab-sebab kenapa biasanya dalam bahasa Arab ni, banyak hazaf, antaranya kerana apa yang dihazafkan tu benda tu dah maklum. Tu secara general lah. Secara general. Okey. Baik.
Saya rasa benda ni semua dah maklum. Al-mabni lil ma'lum wa huwa ma dzukira fa'iluhu. Mabni lil ma'lum. Kenapa dia satu binaan? Mabni satu binaan lil ma'lum yang mana kita ketahui. Apa yang kita ketahui? Kita ketahui bahawa fa'il ataupun pelaku dia siapa. Sebab tu dia namakan sebagai mabni lil ma'lum. Okey, mabni lil ma'lum. Kalau bahasa Melayu kata kerja apa? Transitif apa benda dah? Macam Ahmad makan apple. Okay? Apple dimakan. Macam tu lah. Apa tak dia punya ni? Dia punya apa dah? Ayat pasif. Pasif yes, pasif. Ayat pasif dengan ayat aktif kan. Okay, terima kasih. Syukran. Saya pernah lupa dah bahasa Melayu. Okay. So, ini jelas. Wal mabni lil majhul wa huwa ma lam yuzkar fa'iluhu. Okay, mabni lil majhul apa yang fa'ilnya tidak disebutkan. Wa uniba dan dinaibkan ataupun diganti. Okay, disebabkan fa'ilnya tak disebut, maka digantikan dengan yang lain. Digantikan dengan yang lain. So, kat sini yang lain tu tidak dijelaskan. So contohnya hafiza al-Quran. So jadi kita kena faham, bila dia cakap uniba kat sini, okey. Bila dia cakap uniba kat sini, secara tak langsung antara benda yang kita kena perhatikan, okey, antara benda yang kita kena perhatikan bila sebut uniba sini adalah dari segi jantina. Maksudnya, contoh kita cakap akala Muhammadun ataupun akala Muhammadun tuffahatan. Okey. Akala Muhammadun tuffahatan. So akala Muhammadun, sebab akala tu digandingkan dengan pelaku yang berjantina lelaki, maka fa'il ataupun fa'il tersebut berjantina lelaki. Bila mana digantikan fa'il yang telah hilang, yang tidak disebut, okey, yang tidak disebut, digantikan dengan perkataan tufahah, dan kita tahu perkataan tufahah itu perkataan yang berjantina perempuan, secara tak langsung dia punya fa'il kena berubah juga mengikut jantina pelakunya. Alright? Itu kita kena ambil maklum dan ambil cakna. Baik, seterusnya kita akan bincangkan pula apa sahaja yang boleh menggantikan fa'il ini. So sekiranya fa'il itu telah dibuang, okay? So secara ringkasnya memang tempat fa'il itu tak boleh ditinggalkan kosong secara ringkasnya. So ada yang menggantikannya. Okay? Yang menggantikannya ada 4 perkara. Yang pertama, al-maf'ulul bihi. Okay, al-maf'ulun bih wala yanubu ghairuhu ma'a wujudihi. So sekiranya dalam ayat tersebut memang fa'il yang dipanggil sebagai fa'il muta'addi yang memerlukan pada maf'ulun bih, secara tak langsung maf'ulun bih itu akan menggantikan fa'il yang dibuang. Okey. Kalau kat sini kita ada 4 item sekarang yang boleh menggantikan fa'il. So sekiranya maf'ulun bih ada dalam ayat tu, secara tak langsung items yang lain ataupun perkara-perkara yang lain tidak boleh menggantikan. Jadi priority kita kat sini adalah untuk maf'ulun bih. Contoh sekarang kita belajar. Contoh kita belajar, saya mengajar dan ketua kelas kita Arif. So tiba-tiba saya tak hadir. Jadi Arif ni secara tak langsung dia akan menggantikan tempat cikgu yang tak hadir ni untuk menggantikan cikgu tadilah. Okey, sekiranya cikgu tak hadir, orang lain tak boleh menggantikan Arif sebab dia ketua kelas. Lebih kurang macam tu lah. Okey, contoh dia lebih kurang macam tu. Okay, itu jelas. Yang kedua, wal maf'ulul mutlaq. Maf'ulul mutlaq. Saya rasa semua ingat lagi maf'ulul mutlaq tu apa? Ingat lagi maf'ul mutlaq apa?
Ada siapa boleh kongsi kat kita maf'ul mutlak tu macam mana? Ingat? Okey, yang cakap ingat tu. Apa? Apa contohnya maf'ul mutlak? Mentakidkan fi'il. Sorry, macam mana? Mentakid. Mentakidkan fi'il. Okey, contoh. Contoh, Daraba Muhammad Zaid daraban syadidan. Okey. Maksudnya apa? Muka silap. Okey, dah. Sebab saya tak dengar dia punya maksudnya apa. Tapi saya rasa semua jelas ya. Apakah yang dimaksudkan dengan maf'ul mutlak? So kat sini dia punya ayat julisa julusun tawilun. Okey, julisa julusun tawilun. Okay. So kalau dalam ayat Ustaz, ya saya. maaf tanya, malam ni tak share screen ke? Oh, mana tak share screen ni? Oh. Okey, terima kasih kerana tanya. Okey, malam saya share screen. Sekejap Terima kasih kerana bertanya. Alright. Saya pun terlupa pula. Alright, boleh kita teruskan? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Okey. Baik, yang pertama tadi kita dah tengok maf'ul bih, yang kedua maf'ul mutlak, julisa julusun tawilun. Ini maf'ul mutlak. Asalnya contohnya jalas tu julusan tawilan. Dia ceritakan tentang dia duduk tu dalam keadaan duduk tu yang panjang. Okey. Itu ayat asal dia lah, jalas tu. Kemudian tu dibuang, jadilah julusun tawil. Julisa julusun tawilun. Julisa julusun tawilun. Seterusnya yang ketiga adalah zarfuz zaman dan juga zarfu makan. Zarfuz zaman ataupun zarfu makan. Kita perhatikan kalau maf'ul mutlak, asalnya maf'ul berbaris apa? Berbaris fathah ataupun dalam keadaan mansub. Bila mana dia menggantikan fa'il, okey, dalam keadaan bina majhul, so secara automatik dia mengambil baris fa'il tersebut terus berubah. Julisa julusun tawilun. Seterusnya zarful zaman dengan zarful makan. Julisa al-yawm. Contohnya ayat jalastu al-yawm. Itu untuk zarfu zaman. Okey. Kalau zarfu makan kita boleh cakap julisa amamaka. Tapi yang tu saya rasa dia punya yang tu baris dia saya tak pasti. Saya rasa baris dia kekal amam tu. Julisa amamuka. Jadi amamuka. Julisa amamuka. So dia amam tu dia boleh berubah. Julisa amamuka. Julisa al-yawm asalnya jalastu al-yawm ataupun jalastu amamaka. So bila mana dia berubah mengambil tempat fa'il yang dihazafkan, jadilah julisa al-yawmu ataupun julisa amamuka. Okey. Seterusnya yang terakhir yang boleh menggantikan ataupun yang boleh menjadi naib kepada fa'il adalah jar dan majrur. Contohnya julisa fil bait. Asal dia jalastu fi
al-bait. Jelas tu fi al-bait. So dia berubah menjadi julisa fil bait. Yang ni fi ni kita tak boleh nak ubah lah. Okay, fi ni kita tak boleh jadi fiu ke, tak boleh lah. So kat sini kita cakap julisa fil bait ni, kita cakap fil bait tu fi mahalli raf'i fa'il ataupun naibul fa'il. Naibu fa'il kepada julisa. So bukan perkataan fi tu yang kita i'rabkan sebagai naib fa'il, tetapi dia punya mahal fil bait sebut yang kita i'rabkan dia sebagai naibu fa'il. So macam ni fa'il dengan jar wa majrur. Lepas tu kita cakap jar wa majrur fi mahalli raf'i naibul fa'ili lil fi'li. Jelas ya? Jelas. Alright. Yes, sir. So janganlah nanti bila kita dalam masa tak sama, dalam masa yang sama kita kena tahu jugalah i'rab dia kan. Janganlah nanti cakap fi ni dia datang selepas daripada fa'il. Confirm fi ni yang kita kena i'rabkan dia sebagai naibul fa'il. Tak. Sebab tu dalam dia cakap ni jar dengan majrur tersebut. Nampak? Jar dengan majrur. Jadi dua-dua ni. Digariskan pun dua-dua. So kat situ dia punya di-i'rabkan sebagai mahal. Okay. So kita dah settle. Jadi taksim dia kita tahu sekarang ni fa'il ni ada ketika yang kita sebut dia punya fa'il, ada ketika yang fa'ilnya tidak disebut tetapi digantikan dengan perkara yang lain. So perkara yang lain ni ada 4 perkara lah, sama ada maf'ulun bih, dan ini dia dapat priority lah. Sekiranya maf'ulun bih ada dalam ayat tersebut, secara automatik perkara yang lain tidak boleh menggantikan maf'ulun bih untuk menjadi naib fa'il. Itu jelas. Kedua, kita ada maf'ul mutlaq, zarfu zaman atau zarfu makan, kita ada jar wal majrur. Itu sahaja 4 perkara. Jadi seterusnya kita nak tahu macam mana kita nak bina sebenarnya perkataan, ataupun macam mana kita nak bina fa'il bina li majhul. So senang je. Jadi kat sini kita tahu fa'il terbagi kepada dua lah, sama ada fa'il madhi ataupun fa'il mudhari'. So fa'il madhi, contoh tadi kita cakap jalasa. So, cara dia yang pertama adalah huruf yang pertama ni, huruf yang pertama iaitu jim ataupun fa'ul fi'il. Fa'ul fi'il ni kita akan tukar baris dia daripada atas jadi baris dia depan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ainul fi'il ataupun huruf yang kedua daripada fa'il tersebut, kita tukar baris dia daripada baris atas jadi baris bawah. Alright. So secara dia punya dah habis proses, so output dia akan jadi apa? Output dia akan jadi julisa. Itu output dia. Ini untuk fa'il madhi. Adapun untuk fa'il mudhari', jalasa fa'il mudhari' dia apa? Fa'il mudhari' jalasa apa? Ya jelisu. Ahsantuma. So ya jelisu. Untuk fa'il mudhari' pula, kita tengok sikit apa dia punya kaedah. Dia cakap wa bina'ul mudhari' bi dhammi awalihi wa fataha ma qabla akhirih. Itulah. Okey. So yang pertama kita tengok huruf yang pertama. Huruf yang pertama daripada fa'il mudhari' tersebut kita kena tukar dia jadi baris depan macam fa'il madhi juga, dan huruf yang sebelum akhir. Kenapa dia cakap huruf sebelum akhir? Sebab apa dia cakap huruf sebelum akhir? Sebab tidak semua fa'il tersebut terdiri daripada
ataupun tidak semua fi'il ada fi'il sulasi. Okey, tidak semua fi'il ada fi'il sulasi. Sebab tu dia pakai istilah ma qabla akhir. Ini kita tengok fi'il sulasi, fi'il mudhari' sulasi. Okey, ma qabla akhir dia akan jadi baris atas. Di yujlasu, dah proses ni yujlasu. Yujlasu. Okey. Kita ambil contoh lain. Kita ambil contoh. Okey, sekejap. Iftataha. Iftataha. So, ada siapa nak cuba ke fi'il madhi ni? Macam mana kita nak tukar dia daripada fi'il mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul? Ada siapa nak cuba? Dia Saya, akan Ustaz. jadi Ya, saya. uftutiha. Uftutiha. Tutiha. Uftutiha. Alright. Ahsan. Uftutiha. So, uftu. So yang dia punya, kita tahulah, untuk hamzah wasal ni, dia bergantung pada huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga. Uftutiha. Uftu. Uftu. Yang ni jadi baris bawah. So, dia punya hasil output dia akan jadi alright. Ahsantum. Okey, itu untuk ni. Dan contoh yang terakhir kita ada sana. Alright. Okay. Ini asal fi'il ni adalah adkhala. Asal fi'il ni adalah adkhala. So, siapa nak cuba baca yang pertama, kalau fi'il mabni lil ma'lum macam mana kita nak baca, dan mabni lil majhul macam mana kita nak baca fi'il ini, yang ni, yang asal dia adkhala. Ada siapa nak cuba? Asalnya apa, Ustaz? Dakhala. Asal fi'il ni ada daripada adkhala rubai. Adkhala. So, mudhari' dia macam mana? Lepas tu mudhari' tu yang mabni lil ma'lum, kemudian mabni lil majhul dia macam mana pula? Okey. Adkhala mudhari' yudkhilu. Kalau adkhala majhul dia udkhila. Udkhila, okey. Kalau yang mudhari'nya? Yudkhalu. Yud? Apa dia? Yudkhalu. Kha tu tak dengar. Dia macam atas bawah. Macam imalah tadi. Tak jelas. Yudkhulu macam, ni nak ada apa ni? Yudkhalu, alright? So, fi'al ini, okay, adkhala, asal dia adkhala. So, mudhari' dia adalah yudkhilu. Okay. Untuk bina' li majhul dia, yudkhalu. Yudkhalu, tukar je. Dia huruf pertama tu dah sedia-sedia baris depan. Boleh? Allahu Akbar. Jatuh pula. Alright, sana. Okey, saya bagi satu contoh ayat. Okey.
Alright. So ada yang cuba baca ayat ni yang saya bagi ni, nampak tak? Kita tak nampak lagi. Nampak tak apa yang saya tulis? Ayat yang saya tulis? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Okey. Ada siapa nak baca? Ustaz, saya nak cuba. Silakan. Nampak. Yankasiru az-zujaju inkisaran syadidan. Okey, betul. So itu bina lil maklum. Kalau kita nak tukar dia jadi bina lil majhul, macam mana? Sekejap Ustaz. Alright, tak apa, take your time. Yunkasaru inkisaran syadidan. Inkisar. Inkisarun Inkisar. Jangan kena yakin. Inkisarun. Baca sekali lagi pada awal. Yunkasaru Okey. inkisarun syadidan. Inkisarun syadidan. Syadidun Ustaz. Okey. So kalau kita dah bagi jawapan. Jadi ini ayat yang sama. So kita kata yang dia punya, ini adalah bina li maklum. Okey. So kita buang bina li maklum ni. Kita jadikan bina li majhul. So yang pertama, bila mana kita jadikan sesuatu perkataan tu naib kepada fa'il secara tak langsung, benda pertama yang kita tahu adalah baris dia pun kita ambil. Okay, baris dia pun kita ambil. Inkisarun. So inkisarun. Ini yang maf'ul mutlak. Inkisarun. Dan syadid ni tak bolehlah kita nak tinggal dia syadidan. Okay? Kenapa tak ditinggal? Sebab dia dah jadi na'at. Na'at. So na'at dia punya hukum dia apa? Tabi'u liman utihi. So bila dia ikut, jadi dia pun jadi ini. Okey, jelas? Jelas Ustaz. Alright. Nak saya bagi contoh lagi ya? Latihan sikit. Saja Boleh Ustaz, boleh. Okey. Alamak, tenang. Kita pergi ayat panjang sikit. Tulisan saya boleh baca Saya harap tulisan saya bukan tulisan manuskrip. Tulisan manuskrip tu makhtutat tu boleh lah. Kalau tulisan manuskrip makhtutat tu itu Dr. Aiman yang boleh baca. Saya pun tak boleh baca tulisan manuskrip. Okay, so ada siapa nak cuba baca ayat yang saya bagi ni? Saya Ustaz. Silakan. Ya'kulu Muhammadun ad-dajjajata fil mat'ami amama sadiqihi. Okey, ahsanti. Itu bina lil maklum. So macam mana kalau kita nak buat bina lil majhul untuk ayat ni? Ya'kulu dia akan jadi tu'kalu sebab ad-dajjajah. Tu'kalu ad-dajjajatu fil mat'ami amama sadiqihi. Tu'kalu ad-dajjajatu fil mat'ami amama sadiqihi amama sadiqihi. Ha tu kembali kepada apa? Oh.
Ha tu kembali kepada apa? Muhammad. So kita kalau kita dah buang Muhammad tu kan, kita cakap tuk kalu ad-dajjajah tu. Adakah kita cakap amama sadiqiha? Kawan ayam ni kalau kita makan depan dia. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Tuk kalu ad-dajjajah tu fil mat'ami amama sadiqihi ke? Sebab Muhammad kita dah buang. Macam mana? Hazaf amama sadiqihi. Boleh ke Ustaz? Saya pun nak cakap benda macam tu. Boleh ke kita nak buang amama sadiqihi? So buatlah jadi amama sadiqihi, kita buatlah amama as-sadiq. Itu je lah, amama as-sadiq tambah alif lam. Tambahlah alif lam. Okey. Amama as-sadiq. So kalau exam buang amama sadiq tu kira buang markah lah maksudnya. Sama je kan? Kalau salah pun buang markah juga. Betul, buang amama sadiq. Okay, jelas ya? Dah nampak sini. So kalau kita tengok ayat ni, kita cuba perhatikan satu-satu. Dia ada maf'ul bih, dia ada jar dan majrur, dia ada apa? Dia ada zarfu apa ni dipanggil? Makan. Makan ke zaman? Zarfu makan. So walaupun ada semua benda-benda ni, yang mana semua benda ni boleh jadi naibul fa'il, tetapi bila mana ada dajjajah ataupun bila ada maf'ul bih, secara automatik maf'ul bih ni akan terus ambil tempat menjadi naibul fa'il. Itu secara jelas, dan kita kena pairingkan ikut jantina yang betul lah. Maksudnya ada jajatu, jantina dia perempuan, so daripada ya'kulu jadilah tu'kalu. Okey, jelas ya? Saya rasa itu semua dah faham dan mafhum. Okey. Ada beberapa soalan ke sebelum kita pindah ke ni? Tajuk saya tajuk yang seterusnya. Ustaz, saya ada soalan. Ya, saya. Kalau kata fi'il sulasi tu dia ada huruf illah dekat tengah, contoh macam sama, macam mana kita nak buat? Nak jadikan dia sebagai mabni lil majhul. Sama Sama. Ya, Ustaz. Sama. Boleh kejap boleh. So kita tengok sini bagi saya 3 minit jap sebab baby nangis. Kejap je. Oh, sorry. Tak perasan. Okey. Dengar suara? Dengar. Alhamdulillah.
Okay. So soalan kawan kita daripada perkataan soma. Saya tulis sekali lagi. Soma. Macam mana kita nak jadikan perkataan soma ini daripada binat maklum kepada binat majhul? First kali kita ingat balik. Dia punya step ataupun kaedah macam mana kita nak bina. So yang pertama, huruf yang pertama itu perlulah kita tukar baris dia daripada baris atas jadi baris dia, ataupun daripada baris fathah tukar jadi baris dhammah. Betul tak? Itu dia punya kaedah dia ataupun step yang pertama. Untuk huruf illah ni, macam mana kita nak buat? Kita kena ubah huruf illah tersebut mengikut baris huruf sebelum dia. Okay? So, mula-mula kan dia cakap soma. Soma tu sendiri sebenarnya ada dia punya asal dia. Soma bukan asal dia soma lah. Soma asal dia adalah sawama. So, daripada soma ni, kita ubah jadi sod, waw. Kita ubah jadi waw. Suma. Adalah suma ataupun saya rasa jadi suwima sebab suwima sebab asal dia memang waw tu, dia sima jadi suma. Sorry, dia tak ada baris ni. Okay, tak ada baris. Dia ada suma. Okay. Contoh ayat sumtu Ramadan, jadi suma Ramadan. Macam itulah. Jelas Jelas Ustaz. Jelas tak? Ada soalan lagi? Ustaz, Ya saya. kalau daripada mabni li maklum nak jadi lil majhul, dia kena fi'il yang mutaaddi kan? Mutaaddi itu yang apa yang kita belajar lah. Tapi kat sini kita dapat pelajaran baru. Tidak semestinya fi'il mutaaddi yang boleh menjadi fi'il fi'il maklum. Tak apa, nanti benda tu saya akan terang lagi panjang kot pada kelas akan datang lah. Kelas yang kemudian. Sebab saya takut saya cerita malam-malam ni benda-benda yang complicated, takut tak boleh nak catch up lah. Tapi betul, memang kalau kita biasa maklum daripada fi'il mabni, daripada maklum kepada majhul ni, biasanya yang kita belajar dia mestilah satu fi'il ataupun mestilah daripada fi'il mutaaddi. Kalau kita tengok contoh dia, julisa julusun tawil. Perkataan ataupun fi'il jalasa tu sendiri adalah fi'il lazim. Macam mana dia boleh dibina untuk menjadi fi'il mabni li majhul. Itu ada dia punya perbincangan dia panjang sikit lah. Dan saya rasa malam ni biar kita ringan-ringan kot. Okay? Kalau berat-berat yang nanti payah sikit nak faham. Boleh? Okay. Boleh Ustaz. Soalan kedua yang kan ada julisa al-yaumu. Kalau maf'ulun fi termasuk ya Ustaz? Kalau macam al-yauma kan boleh juga termasuk maf'ulun fi. Contoh maf'ulun fi selain al-yauma? Zahabtu ila al-madrasati yauma thulatsa'i. Yauma thulatsa'i. So soalan dia, adakah yauma thulatsa tu boleh jadi naibul fa'il? Macam tu? Soalannya maf'ulun fi termasuk tak dalam perkara yang kita boleh tukar kepada mabni lil majhul. Maf'ulun fi. Okey, terima kasih. So, first kita kena tahu apakah itu maf'ulun fi. Maf'ulun fi itu apa? Apa itu maf'ulun fi? Zorof zaman atau zorof makan yang ada membawa maksud fi. Okey, yang bawa maksud fi. So kiranya memang yang zarfu zaman dengan zarfu makan ni ataupun kata nama ni kat sini dia cakap apa? Maf'ulun fi lah, betul tak?
kiranya jawapan kepada persoalan kawan kita, maksudnya memang zarfu fih maf'ulun fih tu boleh menjadi naibu fa'il. Secara ringkasnya itulah. Okay, so kita kena faham maf'ulun fih tu dia punya takrif dia adalah zarfu makan, zarfu zaman yang mana membawa maksud fi kan. So contoh kat sini memang contoh jalastu fil yaum. Asalnya jalastu fi al-yaumi. Tapi bila dia jadi fa tu dia buang. Okey, fi tu dia buang jadi jalastu al-yauma. So al-yauma tu dah jadi maf'ul. Maf'ul apa tu? Maf'ul fi. Betul tak? Betul, Ustaz. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada. Saya anggap untuk tajuk ni tak ada. Dan saya rasa kita akan berhenti pada tajuk ni. Cumanya saya akan menjawab soalan yang minggu lepas hari Sabtu saya rasa. Hari Sabtu ya betul. Okey. Ikram tak silap saya tanya. Contoh Ikram ke? Ikram yang tanya. Saya minggu lepas kita dah membincangkan berkenaan dengan fi'il yang dipecahkan kepada lazim dengan muta'addi. So muta'addi tu kita bincang dan kita dapati bahawa muta'addi ni ada pecahan dia. Sama ada muta'addi kepada fi'il, satu fi'il, satu maf'ul, dua maf'ul ataupun tiga maf'ul. Antara contoh untuk tiga maf'ul adalah perkataan a'lama. Dan kawan kita tu minta contoh. So kat sini contoh adalah a'lamtu Zaidan Muhammadan qa'iman. Okey. Qa'iman. Ini adalah contoh. A'lamtu Zaidan Muhammadan qa'iman. Jadi saya rasa minggu lepas ada sedikit kesilapan dari saya kot dari segi menerangkan tentang benda ni. Okay. So kat sini, jadi perkara pertama yang kita perlu tahu adalah maksud asal kepada alima itu sendiri. Okay. Alima kat sini, fi'il alima dia ada membawa beberapa maksud. Okay. Alima untuk maksud yang tertentu dia hanyalah fi'il muta'addi kepada maf'ul wahid sahaja. Tetapi alima yang membawa maksud zanna, okey, dia memerlukan kepada maf'ul ataupun memerlukan kepada dua maf'ul. Contohnya alima Zaidun, yang salahlah. Alima Zaidun Muhammadan qa'iman. Qa'iman. Sorry, tulisan buruk sikit. Okey, alima Zaidun Muhammadan qa'iman. Kemudian ditambahkan kepada alima yang muazzanna ni a'lamtu Zaidan Muhammadan qa'iman. A'lamtu Zaidan Muhammadan qa'iman. Itu dia punya asal je lah. Okey. Saya harap saya dah menjawab soalan kawan kita. Itu untuk soalan yang pertama. Dan soalan sebelum-sebelum ni, ada juga kawan kita, saya tak ingat nama dia, bertanya berkenaan dengan, saya padam. Perkataan yang dia membawa, perkataan yang dia query kan adalah perkataan zalzalah. Dan juga marmaris. Zalzalah dengan marmaris. So kita kata
Ini berkenaan dengan wazan lah. Wazan sarfi. So kita kata kat sini yang wazan kepada zalzalah adalah fa'lalah. Okey, sedangkan marmaris dia cakap fa'il. Kenapa kita cakap fa'il? Kerana adanya mudha'af ataupun adanya tad'if, iaitu marmar kat sini. Okey, yang ni fa'al. Saya tak tahu yang bertanya tu ada lagi tak kat sini. So persoalan dia, kenapa zalzalah tidak kita cakap? Sebab dia, kalau zalzalah kita tengok secara binaan dia, zalzalah kan itu ada tad'if kan, zallam kan, betul tak? Ada tad'if. So kat sini perkara yang pertama yang kita kena tahu perkara pertama yang kena tahu adalah asal kepada wazan sarfi tu. So wazan sarfi diletakkan untuk kita buat satu sampel. So huruf pertama bagi perkataan tersebut, huruf pertama bagi perkataan tersebut adalah fa, huruf kedua adalah ain, huruf ketiga adalah lam. Okey. Untuk isu perkataan zalzalah, untuk perkataan zalzalah, kenapa kita tak cakap fa? Sedangkan dia tad'if, betul tak? Dia tad'if. Kita tak boleh cakap macam tu sebab zalzalah ni kita terus kategorikan dia sebagai sebagai fi'al. Fi'al bukan mazid dia, mujarrad. Dia adalah fi'al mujarrad. Dia tak ada berlaku apa-apa penambahan. So bila mana kita cakap tak ada berlaku mana-mana penambahan, jadi kita akan terus kira. So huruf yang pertama kita letak fa, huruf yang kedua kita letak ain, huruf ketiga kita letak lam. Contoh macam itulah. Okey. So zai huruf yang pertama, lam huruf yang kedua, zai juga huruf yang ketiga. Tetapi perkataan ini adalah perkataan mujarrad rubai. Lam. Sebab itu kalau kita baca balik, untuk mujarrad rubai, perkataan yang keempat kita tandakan dia juga dengan lam. Jadilah dia satu wazan untuk fi'al untuk fi'al rubai al-mujarrad. Berbeza situasi dia. Kita tak boleh nak samakan dia punya situasi zalzalah dengan marmaris. Okay, berbeza situasi dengan marmaris. Marmaris itu adalah fi'al apa? Marmaris itu adalah perkataan ataupun kalimah mazidah, bukannya perkataan mujarradah. Jadi kat situ, para pengkaji ataupun ulama saraf, dia kata apa? Dia kata, kalau marmaris itu adalah mazidah, jadi huruf apa yang mazid kat situ? So dia orang kaji-kaji, dia cakap, kat situ berlakunya tad'if. Adanya tad'if lah mudha'af. Sebab tu dia letak marmaris. Okey. So marmaris ini adalah huruf yang pertama. Ini adalah huruf yang kedua. Tapi dia cakap ada tad'if kat situ. Sebab tu dia buat balik. Ini sebab dia mazid. Dia mazid. Ada tad'if dan juga ada penambah huruf ya. Jadilah dia macam tu. Okey, jadilah dia macam tu. Fa'il. Saya tak tahu orang yang bertanya tu ada ke tak? Ada Ustaz. Okey. Masih tak? Faham. Jelas tak? Jelas. Faham. Okey. Ustaz. Okey. Apa tadi saya nak cakap? Dah lupa dah. Lost point that. Macam tu lah. Dah hilang dah lost point lah. Terkejut. Okey. Itu marmaris. Fa'il. Okey. Fa'il ini satu wazan yang sangat nadir sekali. Okey. So kalau kita belajar lamiyatul af'al, dia ada satu bait tu, dia akan listkan wazan-wazan yang ada dalam bahasa Arab. So fa'il ini merupakan satu wazan yang jarang sekali kita jumpa. Jarang lah, memang terlalu nadir. Terlalu nadir fa'il ni. Okey. Itu saja persoalan-persoalan yang saya tak jawab pada waktunya.
Okey, saya rasa tak ada apa-apa lagi kot soalan. Tak ada apa-apa lagi soalan. Ya saya. Ikram. Yang boleh tanya lagi. Yang A'lam tu Zaidan, Muhammadan Qa'iman. Qa'iman tu merujuk pada Muhammadan kan? Ya saya. Okey. Bukan kepada Ana tu kan, domain Ana bukan? Tak. Kalau ke Ana tu dia jadi hal. So, Ana tu dia jadi hal. Maksudnya cakap aku tu dalam keadaan aku tu berdiri. Tapi yang kat sini Qa'iman tu dia bukan ke Ana tu. Qa'iman tu dia ke Muhammadan tadi. Okey, syukur Ustaz. Afwan. Dia sebenarnya kalau nak baca benda ni dia cerita panjang. Dia cerita panjang. So cerita dia start daripada mubtada dengan khabar, kemudian zanna wa akhwatuha ni kan antara perkara yang masuk ataupun antara perkara yang masuk kepada mubtada dengan khabar selain kana wa akhwatuha kan. So bila dia start situ, dia perbincangan satu. So panjang sangat perbincangan dia asal. Nanti kalau nak lebih faham lagi, boleh baca lah, boleh Google. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kelas kita pada hari ini berakhir sampai sini saja. InsyaAllah kalau tak ada aral yang melintang, kita akan berjumpa pada hari Sabtu ni insyaAllah ta'ala. Terima kasih pada yang hadir hari ini, malam ni. Apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan lemah itu datang pada kelemahan saya sendiri. Semoga kita terus bersemangat untuk mempelajari bahasa Quran dan mengajarkannya kepada orang yang mengingin untuk belajar tentang bahasa Quran. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khair jazaa.